Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Haris ya, pengurusi majlis kita. Jazakallah khairal jaza. Tentu saja terima kasih juga kepada Al-Fadhil Tuan Ismail Isman, pengurusi Masjid Ar-Rahmah. Masya-Allah, alhamdulillah. Tentu saja yang saya takzim muliakan Al-Fadhil Imam Syahir, Imam Qaryah. Ustaz kan? Tak izin Ustaz kan? Tak izin. Bukan nak bagi ceramah. Malam ni Ustaz tak nak ceramah pun, malulah. Imam ada sini, Ustaz Fauzi pula ada tu. Kita sembang. Boleh Kita cerita sikit-sikit gitu-gitu je, tak layak ya. Maksudnya tak layak saya nak cakap lagi pun lama dah tak bercakap, nak bagi tazkirah kuliah ni. Jadi begitu juga pengurusi masjid Tuan Haji Kura, Masjid Hidayatullah. Alhamdulillah. Balik daripada Nabawan, saya pernah lah singgah dekat Maskur ni, pernah kat Taman Sabit pun biasa singgah. Malam ni jumpa sungguh Tokey kan? Betul tak Ustaz Fauzi? Masya-Allah, alhamdulillah. Ini Tokeynya, masya-Allah. Begitu juga Tuan Haji Idris tadi, tak kenal tadi. Oh tadi, masya-Allah. Yang juga yang saya minta maaf tak dapat sebut nama satu persatu ayah-ayah, apa-apa juga ibu-ibu ya, teman-teman, abang-abang, akak-akak, adik-adik, anak-anak semualah di dalam ataupun di luar, ahli keluarga, kasih dan cinta Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mari malam ni Cik Arif bukan nak pergi kuliah ya. Ustaz Fauzi dah ada niat lama dah. Kalau ikut memang tergerak dan nak tolak, memang nak tolak lah kan. Tapi malam-malam sekarang ni tak apa nak sihat tapi nak tolak tu tak lepas. Apalah, untuk bersilaturahim. Rupanya nak jumpa Ustaz Fauzi. Lepas tu yang seronok tu, masjid ni namanya Masjid Ar-Rahmah. Jadi mak saya namanya Rahmah, Nazmi bin Rahmah. Mak saya Rahmah bin Haji Awang, Haji Awang bin Icik bin Lebai Abdul. Lebai Abdul ni bin Tok Gatnoi. Tok Gatnoi ni bin Tok Murih. Tok Murih ni Syed Idris Al-Jufri, mari daripada Yaman. Kalau saya ni yang ke-38, kenal dengan Ustaz Fauzi. Tengok tadi Arab Ustaz Fauzi, dia kata ayah Arab mari daripada Yaman. Masya-Allah, alhamdulillah. Yalah, lah ni tak jadi Arab lah, dihitung Khmer lepas itu. Tapi saya pernah sampailah ke Yaman, pernah sekejap di Hadramaut ya, di Talim. Anak sulung pun hantar mengaji di sana 2 tahun di Yaman ya. Belah, mudah-mudahan berkat orang tua-tua lah ya. Barangkali doa mak ayah leluhur kot yang saya ni jadi ustaz. Kalau tidak, confirm dah jadi artis. Sebaik tak jadi artis, dia jadi artis. Saya ingat Awi ataupun Hatan, geng-geng artis tu tak ada cari makan. Belah ayah Zat, saya mari daripada Kuantong ataupun kita sebut Guangzhou, belah ayah Cina, belah ayah Tok Wan tu mu'allaf Cina di Guangzhou sana tu.
Kan? Kalau cek-cek balik rasanya keturunan saya tu mungkin dia pergi kepada Wong Fei Hong. Kenal ke Wong Fei Hong? Tak dengar tak? Fong Saiyuk. Kamu cakap. Tapi belajar tak tahu. Tak tahu sangat. Saya pergi dah. Saya buat student IPG pergi ke China. Saya pergi gitu ya. Pergi. Tapi yang seronok di China dapat ziarah apa tu, makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di tepi masjid di Walzo tu adakan makam syuhada yang mereka syahid ketika semayang dibunuh. Ya. Baik, tuan-tuan semua, ahli Jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dikasihi, begitulah sedikit. Nak cerita banyak-banyak pun begitulah. Alhamdulillah. Asal saya orang Tidung Pulau Pinang. Kalau percaya lah, tak kisahlah. Saya kalau dengan Bugis, saya mengaku Bugis. Kalau dengan Suluk, ya saya Suluk juga. Tapi Suluk mana? Pulau Pinang. Kalau dengan Jawa jugalah. Saya pergi ke Nabawan. Kamu murut ya? Ustaz, murut juga. Murut Pulau Pinang. Bila masa Pulau Pinang ada murut. Tak penting lah, baik murut, baik Tidung. Yang paling lawak saya pernah pergi ke naik ferry pergi ke Tarakan, bersembang dengan kapten ferry tu, seorang pakcik dia pakai ketayak. Dia tengok saya, itu dia kata, ada darah bolongan. Pula ada bolongan lah. Apalah. Ya ke? Kita pun mengaku. Itulah tak apa. Tak penting kita ni Suluk ke, Pajau ke, Tidung ke, Bugis ke, tak penting. Itu tak ada bukan pilihan kita, Pak. Bukan kita yang isi borang. Ada sesiapa isi borang. Ya, Sabozi. Mana dia isi borang sebelum dia lahir? Sebelum dia lahir. Ataupun beliau ni sudah nanti anakku lahir sebagai Arab. Arab Celup sebab campur dengan Melayu. Itu yang Celup tu. Tidak. Allah telah takdirkan demikian. Tapi kita sama bahawa kita ni adalah umat Muhammad, keluarga Muhammad. Itulah rahmat yang paling besar. Rahmat yang paling agung, rahmat yang paling hebat adalah kita ini menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni bukan siapa-siapa, walaupun kita ni banyak dosa, tapi syukurlah. Ya. Kerana kita menjadi umat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beruntungnya kita. Adapun Bugis, Bajau, itu Tidung, Jawa, itu kehidupan. Tapi hakikatnya kita ini adalah anak cucu cicit Nabi Muhammad. Nabi itu tuan kita. Kalau bahasa sufi, bahasa tasawuf, Nabi itu adalah ayah rohani kita. Ayah rohani kita. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Telah datang daripada jiwa-jiwa kamu, dalam kalangan kamu, Rasulun, seorang Rasul min anfusikum, maknanya sangat dekat. Jadi kita duduk di situ. Di situlah mewajibkan kita berkasih sayang. Itulah rahmat. Saya cakap sikit lagi ya, nak sembang kan. Tapi kenapa kita membicara tentang rahmat? Kerana sekarang ini, ini yang saya tahu lah Ustaz, kita kongsikan. Kita hidup pada akhir zaman, betul? Kita hidup pada akhir zaman. Zaman fitnah. Senang cerita, kita terus kata zaman Dajjal. Fitnah Dajjal. Fitnah yang paling dahsyat. Ya, fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah yang Nabi sudah ingatkan kita. Malah Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad pun telah mengingatkan umatnya tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Lebih dahsyat daripada fitnah kita kata Qarun, Fir'aun, Haman. Ini fitnah yang sangat dahsyat. Ya. Fitnah ini dia akan cabut keimanan kita. Akhir zaman, fitnah yang menimpa ibarat kaca-kaca, kepingan kaca. Ya, kaqita'il lailil muslim, yang maknanya
badiru bil a'mali shalihah dalam hadis itu, fitnah seperti kepingan kaca yang jatuh menimpa di waktu malam gelap. Tak mampu kita nak mengelak, melainkan rahmat, kasih sayang dan belas ihsan Allah. Kita tengok kehidupan kita hari ini. Kita terus landing lah. Kita tengok, ya. Kita baru saja melepasi yang cikgu apa tuan Haris sebut, pandemik, ya, PKP, betul, dan COVID, ya. Waktu COVID mari 2 tahun tu pun fitnah COVID itu satu hal yang melibatkan ahli masjid, yang melibatkan dalam keluarga pun fitnah juga. Masalah-masalah benda-benda agama, masalah semayang sah berjarak tak berjarak, masalah vaksin tak vaksin pun fitnah juga. Sampai kadang-kadang sesama kita berkelahi, bukan? Macam ada tak syok, tak seronok. Dan apa yang telah kita lalui, sekarang kita merasa tetapi sebenarnya pada kajian saya dan kajian teman-teman dan kawan-kawan, itu hanyalah permulaan. Bahawa yang akan datang, saya cerita ni bukan nak menakutkan tuan-tuan, tapi sebenarnya inilah realiti. Kerana kita bicara akhir zaman. Bila bicara akhir zaman, Nabi sudah cerita 1400 tahun yang silam. Nabi sudah bercerita kepada kita, detail cerita kerana kasih dan sayang Nabi. Cuma kerana kita ya tak alert, ya, bahawa apa yang akan datang itu sebenarnya lebih dahsyat lagi. Yang nak mari itu lebih dahsyat. Apa yang kita telah lalui itu hanyalah sebagai, kita kata, macam permulaan. Kita melihat fitnah kehidupan, ya, fitnah kehidupan. Contoh, harga barang naik, tak ke fitnah juga, ya. Inflasi, harga minyak masuk naik, fitnah kepada yang meniaga sandar, fitnah juga. Betapa ramai yang masuk ke kedai, kemudian bila membeli, tak sangka harga barang. Jadi fitnah kehidupan. Kemudian masalah ialah kita yang paling kita risau adalah melibatkan ekonomi, kemelesetan ekonomi. Hari ini orang berbicara tentang resesi, recession itu dibicara. Malah kalau kita kaji kenyataan pakar-pakar kewangan dunia, ya, baik kita refer kepada mereka yang berada di IMF, di World Bank, semuanya membicarakan akan berlakunya resesi. Dan malah sehingga Gubernur Bank Dunia itu menyebutkan bahawa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang itu adalah tahun-tahun yang gelap. Ya, gambarannya. Kalau bercakap tentang dunia Islam, tuan-tuan, Lebanon sudah bankrupt. Betul, kalau kita study. Afghanistan memang kebuluran. Syukurlah kita boleh lagi makan sup maskur. Tapi kena ingat, ini kita buka Syria. Tak boleh zaman kita muda-muda di Syria bukan main. Kita berjalan ke Syria, wih, sedap, indah. Tapi Syria hancur. Dunia Islam tu kalau kita tengok, Aljazair, Libya, kita aja alhamdulillah syukur bumi ini barakah. Di mana kunci keberkatan tu nanti kita tengok. Di Syria, saya pernah sampai ke sana, Libya, Aljazair, Iraq ni mewah. Dahulunya zaman Saddam, almarhum Saddam. Sekarang siapa yang nak pergi ke Iraq? Mesir sekarang inflasi. Turki 70% inflasi, tapi masih kuat bertahan. Kalau negara Islam ini, Yaman, perang saudara. Ini realiti. Turun bawah sikit dekatkan kita, Sri Lanka. Apa yang berlaku Sri Lanka tu, kalau tidak itu sumber teh pelancongan sekarang Sri Lanka. Ini realiti dunia hari ini, sedikit demi sedikit menuju. Perang tu berlaku. Siapa sangka Rusia akan perang dengan Ukraine? Akhirnya, walaupun jauh Rusia sana perang dengan Ukraine, tapi kita juga yang buat roti canai yang stres, mahal. Betul tak? Tapi tak nak naikkan harga. Akhirnya roti canai jadi kecil, dah kecil nipis pula.
Tak salah, tak salah. Sama juga bila minyak mahal, sangat tu daripada 6 biji RM1 dah tukar jadi 4 biji, ataupun potongnya kecil-kecil. Tak salah, itu fitnah. Ya, fitnah. Ini realiti tuan-tuan. Sebenarnya kita nak pergi ke mana? Nanti kita nak ini. Saya nak berkongsi ya. Sebenarnya cerita saya pun nak bagi tazkirah yang rasa Sapozi lah. Tapi saya malu Allah dengan Sapozi ni, dia alim semua. Tak alim warak baik pula saya ni. Cuma yalah, syukurlah saya mari dapat jumpa dengan beliau, dapat jumpa dengan tuan-tuan. Jadi, ini realiti kehidupan kita. Fitnah. Itu belum lagi China dengan Taiwan perang. Kalau China dengan Taiwan perang, ya. Inilah realiti yang kita kena faham dan kesannya. Sebab kita kena ingat, apa pun yang berlaku ada tok dalang dia. Ada mastermind saya. Bahasa mudahnya siapa? Dajjal yang dipakai dengan iblis. Tujuannya apa? Nak cabut keimanan kita. Itu je. Sebab itu bila kita baca surah li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apa ya faedahnya daripada ayat ni? Kata guru saya bila dia renung ayat itu, Walid Ibrahim Al-Malik, ya, jadi ziarah makam awliya, disitu diberikan ilham bahawa akhir zaman kita akan berdepan dengan perubahan-perubahan. Ya. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf, kan? Ya. Musim sejuk, musim panas. Sekarang beberapa bulan yang lepas sejuk lagi. Ni dah start masuk panas kan? Ya. Kita dah nampak dah panas. Memang kita sudah menjangka bulan 7 bulan 8 akan berlaku kemarau. Kalau kemarau tak tahulah macam mana. Perubahan iklim, perubahan cuaca. Di Portugal sudah kemarau. Di China, wilayah-wilayah di China Ustaz, panas berat. Di Iran, Eropah itu sudah panas sekarang ni. Kalau berlaku dah sesuatu dekat loji nuklear dekat Ukraine tu yang terbesar di Eropah, habis cerita lagi panas. Takut angin sana bawa radiasi itu kepada kita. Macam mana kita nak hidup ketika itu? Perubahan cuaca. Banyak tempat dah memang panas. Portugal memang panas. Ya, Portugal. Ini kita pun, saya duk tengok rumput-rumput pun kering semacam. Tapi kita yakin mudah-mudahan di sini, di bumi ini ada barakah Allah. Tak ada. Kita harapkan demikian. Di mana kunci barakahnya? Di mana yang kita nak supaya kita boleh selamat? Kita mesti bertindak. Sebab dalam surah Quraisy ini Allah katakan bahawa kita akan diuji dengan 2 saja ujian. Marilah sekalipun COVID-19, COVID-20, COVID-15, 40, M16 pula perang. Marilah apa sekalipun sebenarnya 2 sahaja, iaitulah alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ju' dengan khauf. Itulah ujian untuk umat akhir zaman. Kata guru saya, kamu akan diuji dengan khauf dan ju'. Takut dan lapar. Itu je lah ujian kamu. Untuk nak mencabut keimanan sampai kamu tidak ingat Allah, kamu sembah selain daripada Allah, sembah Dajjal. Jadi COVID-19 itu ujiannya takut, khauf. Ekonomi ujiannya ju'. Dua tu saja. Cuma dia mari itu dalam bentuk pelbagai wajah. Ju' dan khauf, kata Allah. 2 ni saja. Takut dengan apa? Kamu kena ingat apa sekalipun, kamu kena ingat falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah. Kerana yang bagi kamu kenyang, yang menghilangkan kelaparan kamu adalah Allah. Yang mengamankan kamu, menghilangkan ketakutan kamu adalah Allah. Itu dia. Kita akan diuji dengan 2 ujian ni. Bila hilang kerja, kita sudah bimbang-bimbang, takut-takut dengan masa depan. Bila sakit, ya, kita sudah ada ketakutan. Ju' dan khauf. Inilah ujian. Jadi ada berapa minit ni posisi? 20 minit. Jadi ini ada saya bukan nak menakut-nakutkan.
Lagipun saya kalau nak menakut-nakutkan, saya tak pakai macam ni. Lebih baik saya pakai gaya macam pocong ataupun kuntilanak. Kan? Pakai takut tak boleh. Tengok mana nak bagi ceramah, tak ada seorang buat atas surau. Betul pakai. Cuma kena bercerita realiti sebenar. Inilah realiti yang kita hidup. Sebab namanya kita hidup zaman fitnah, akhir zaman yang Nabi sudah peringatkan satu persatu. Kita di alam Melayu, di bumi yang bertuan Nusantara ini, syukur. Kalau di tanah Arab, hancur sudah. Saya duduk dan pernah belajar di sana. Ya. Jadi kita sudah melihat. Ya. Kita sudah melihat hancuran. Saya pergi Sana'a, waktu nak pergi ke Hadramaut, waktu tu Sana'a perang. Dengar tembok-tembok duduk, tapi tak duduk lama. Lepas tu terus ke Hadramaut. Sampai di Hadramaut tarikh tu, tenang lagi, tak pasal apa pun. Syukur ya. Tengok orang Arab sana pakai kain pelikat. Yang paling syukur tunjuk jemaat. Kuih kalipat pun ada juga kat situ. Hadramaut. Pergi dekat Darul Mustafa, jumpa seorang pakcik. Muka Arab. Pakcik dia cakap pula bahasa Indonesia. Macam kampung sendiri. Memanglah asal usul kan? Asal usul tu. Cerita bab nasab tu panjang cerita. Tapi nak menceritakan bahawa inilah senario keadaan kita. Di situlah berdepan dengan senario cerita yang macam ini. Ya, perubahan cuaca, senario perang, ya, kemelisitan ekonomi. Kalau kita kata perubahan cuaca seperti kemarau. Kalau kemarau, ya kemarau memang sabit dalam hadis yang sahih bahawa akhir zaman akan berlaku kemarau 3 tahun. Ya, hujan tidak turun. Sebelum kemunculan Dajjal. Tuan-tuan baca baru ni dia orang viralkan tentang Sungai Furat. Ya, sudah kering. Bukan nanti Sungai Furat saja sudah kering, Tasik Tobari pun kering. Saya orang Kepala Batas. Bini saya orang Sungai Bakar. Ya. Bini saya ada, tapi saya tak mau tunjuk, takut lagi cikgu hari tengok pula. Cemburu tu kena ada mesti sikit. Kan? Dekat Sungai Bakar, kalau tuan-tuan pergi, jumpa ada Bukit Merah. Ada kan? Bukit Merah kan? Resort Bukit Merah kan? Dia ada tasik kan? Dia tempat main air kan? Water park kan? Tasik Bukit Merah pun kering juga. Cuba search dalam buku. Mana akan ada krisis air. Ya. Kalau berlaku kemarau ketika itu, makanan yang tak ada, binatang ternakannya mati. Yang Nabi sebut ketika itu, orang yang beriman, makanan mereka adalah tasbih, adalah zikir. Maka berdepan dengan keadaan yang mencabar, apakah solusinya? Apakah yang perlu kita persiapkan ini? Ya, ini kita kena renung. Ya, daripada kita sibuk berbalah-balah, ya, ataupun kita sibuk bertelagah, ya, balah. Tak maaf lah kalau saya sebut direct, kepala macam cikgu hari ni, kepala dia nak rebut seat, nak tanding atas calon DAP di Merotai contohnya. Ustaz pun sibuk balah, sama juga nak tanding atas tiket apa, warisan. Saya pula nak tanding juga di Merotai walaupun orang Penang. Duk balah, persiapkan dirimu menghadapi fitnah akhir zaman. Baiklah hubunganmu dengan Allah dan dengan Rasulullah. Kalau kata para alim ulama, bila Dajjal muncul, dia tidak boleh memasuki 2 kota. Kota Mekah dan kota Madinah. Kota Mekah dan kota Madinah. Jadi macam mana kita nak pergi Mekah? Macam mana kita nak pergi Madinah? Satu duit tak ada. Kalau ada duit, belum tentu bisa keluar. Nak lepas pergi. Maka tafsir isyarat daripada hadis ini, kota Mekah dan kota Madinah, artinya benteng kamu Mekah dalam dirimu. Maksud Mekah, di Mekah ada rumah Allah, ada Baitullah. Maksud ada Baitullah, di situ tempat Allah pandang. Maksudnya ada Allah dalam hatimu. Sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa bertauhid, memandang Dia. Walaupun kau hidup susah, walaupun kau diuji dengan pelbagai, kau tetap tenang melihat segala-galanya adalah perbuatan Dia, af'alnya, asma'nya, sifatnya sahaja.
Walaupun dia memuji kamu dengan kesusahan, tetap gembira. Kerana kita melihat yang memuji itu adalah Allah. Tidak sedih, tidak stres. Hari ini ramai orang stres, depresi, Ustaz kan? Yang bunuh diri pun ramai. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Pinang, dekat jambatan Pulau Pinang, saya risau takut tuan-tuan pun terjun juga sekali dengan saya. Jangan. Macam mana orang beriman boleh terjun jambatan Pulau Pinang sedangkan kau ada Allah? Nak Allah silakan. Kota Madinah artinya apa? Kota Madinah kerana di bumi Madinah itu adanya sekujur tubuh yang mulia, jasad insan yang agung, iaitu Sayyidina Muhammad. Maka bila kau ada Muhammad dalam hatimu, adalah Madinah. Artinya ada kasih, ada cinta, ada jiwa Muhammad, ada akhlak kasih, tidak hidup dalam kebencian. Ada Allah dan ada Muhammad dalam hati kita, selamatlah kita daripada dajjal. Kita tengok Ashabul Kahfi. Ni Pak U nak masuk dia 3. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni pemuda, ramai anak muda kan, Ashabul Kahfi. Mereka hidup pada zaman Raja Diqyanus, yang rajanya memaksa supaya menyembah, mengaku dia sebagai Tuhan. Tak nak bunuh. Betul? Itu yang berlaku. Mereka ni tak betul. Macam mana kau manusia yang kentut busuk, yang ketat juga berak, yang makan mengaku Tuhan? Tak. Mereka melarikan diri. Mereka ni orang cerdik, orang bangsawan. Sehingga dia bertemu, jumpa sama-sama, jalan selamat. Kita ni, kalau kita balik kampung, balik rumah, pergi ke bandar, memang kita akan ditangkap, kita nak selamatkan iman, jom kita masuk ke dalam gua. Maka apa doa mereka? Seperti yang Allah sebut di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-10. Sebab itu 10 ayat daripada surah Al-Kahfi itu menjadi amalan kita. Kata Nabi, itu benteng daripada fitnah dajjal. Pada ayat yang ke-10 itu, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmah daripada sisimu. Kami nak sembah Engkau ya Allah, tapi kami terhimpit, terdesak dengan fitnah yang dahsyat, nak cabut keimanan kami. Tolong berikan rahmat-Mu kepada kami. Dengan rahmat itulah kami ada jalan keluar. Apakah rahmat yang turun kepada Ashabul Kahfi, tuan-tuan? Adik-adik, nak siapa boleh jawab? Hadiah RM50. Tak ada, bini pegang duit tak jadi ya? Tak ada balik lagi. Apakah rahmat yang menyelamatkan keimanan Ashabul Kahfi yang turun daripada Allah sehingga mereka ini terpelihara daripada raja yang zalim, Raja Diqyanus? Malah kisah mereka membela mempertahankan keimanan dalam zaman fitnah itu disebut menjadi contoh kepada umat akhir zaman. Rahmatnya ialah simple dia. Mereka zikir banyak-banyak, mereka selawat banyak-banyak, mereka baca Quran banyak-banyak, mereka pergi haji, pergi umrah. Tak, rahmatnya mereka tidur saja. Rahmat Allah turun kepada mereka, mereka tidur. Betul? Dan tidur pula bukan tidur 6 jam, bukan tidur 24 jam, tidur 300 tahun lebih. Tidur. Bukan mereka baca Quran banyak-banyak. Mereka tidur, rahmat Allah tidur dan mereka sedar-sedar. Buat lapar. Kita ni tidur sehari, tak setengah hari. Ginilah tak usah balas lah. Perut lapar, nak ambil duit, pergi cari. Pergi beli makanan. Tapi hati-hati, wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Kalau buka Quran, wal yatalattaf tu ada masah yang warna tulis dengan merah. Wal yatalattaf. Hati-hati. Jaga-jaga, waspada. Pergi-pergi bagi terkejut. Tengok orang masyarakat ketika itu setelah mereka bangun daripada tidur sudah beriman. Raja Diqyanus selesai. Dan dibangkai entah raja yang mengaku Tuhan itu kalah sudah. Mereka yang menolak hidup-hidup berimanlah kau sudah. Apa yang mereka buat? Tidur. Rahmatnya Allah selamatkan mereka. Itu dia. Bagaimana dengan kita? Fitnah akhir zaman, kita hanya mengharapkan rahmat.
Rahmat apa yang ada pada kita? Tidur, boleh juga. Daripada aku berjaga, aku kutuk sana, aku maki orang, ambil aku tidur. Tapi rahmat yang paling besar yang ada kita, ya Allah bagilah kita ialah Sayyidina Muhammad. Itu dia rahmat. Asbab rahmat Nabi lah yang menjadikan kita boleh selamat daripada fitnah Dajjal. Nabi diutuskan Dajjal kena ikat. Dan akhir zaman pun akan dibangkitkan atas rahmat kasihnya Nabi untuk kita umat akhir zaman. Dibangkitkan cucu keturunan Nabi, iaitu Imam Mahdi. Tapi itu soal Allah. Jangan ada pula siapa-siapa mengaku, oh tiba-tiba Tuan Halim mengaku, aku lah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini bukan manusia boleh pegang ada pilihan raya, kita boleh memilih. Imam Mahdi dia sendiri pun tak nak jadi. Itu pilihan Allah. Kalau orang tu mengaku Imam Mahdi, confirm lah bukan Mahdi lah tu. Tapi maksudnya rahmat Nabi tu. Maka di sinilah rahmat yang kita miliki. Rabbana hablana min ladunka rahmah, itu adalah Nabi. Maka bagaimana kamu umatku, kamu cucu cicitku, kamu tidak dekat dengan aku, kamu tidak berselawat kepada aku. Kalau kamu berselawat, rahmat akan turun. Kalau Ashabul Kahfi rahmatnya tidur, sudah terpelihara daripada fitnah Daqyanus. Kamu kalau nak selamat dalam fitnah kehidupan ini, kamu memperbanyakkan selawat, cinta kasih dengan aku, cinta kasih dengan para alim ulama. Sesama kamu akan selamat. Anak aku ada bersamamu. Laqad ja'akum rasul. Sebab itu kaedah paling mudah saya nak pesan diri saya atas semangat silaturahmi ini, kita memperbanyakkan selawat. Suburkan dengan selawat. Anak-anak, insya-Allah kita berselawat. Segala selawat itu sebati, insya-Allah. Itulah penting umat akhir zaman. Kalau kata guru saya dan kebanyakan para mursyid murabi berpesan umat akhir zaman memperbanyakkan selawat. Kalau kita di sini, kalau kata di Martapura Abah sekumpul, maka almarhum Kiai Zaini amalannya adalah selawat Jibril 10,000. Baru-baru ni saya baca satu artikel orang Kelantan tumpat, dia sesat dalam hutan, dia pergi ke kebun, dia sesat 7 hari. Dia tidak makan apa-apa, cuma dia minum begitu saja. Tapi dia tidak rasa lapar, perutnya sentiasa kenyang. Bila ditanya pakcik tak rasa lapar? Tidak. Pakcik ada makan restoran sup maskut dalam hutan? Tak ada. KFC lagi lah, tak ada. Tapi tidak ada rasa lapar, kenyang. Apa pakcik buat? Saya banyak berselawat. Jadi kenyang. Saya ada sekali tu, saya balik daripada Nabawan, saya puasa, tapi balik dan bila sampai dekat Kalabakan tu perut memang lapar. Terlupa pula nak bawa makanan, tapi gelap sudah, kan dah hampir gelap. Lepas tu saya tak apalah, nanti ditawar lah kot. Lepas tu dah punya perut lapar ni, perut ni memang manjang meri je, dia kunci je ni, perut lapar. Lepas tu saya pun ingat guru pesan, sambil gelak-gelak lah guru kata waktu tu, kalau rasa lapar, kamu selawat, lepas tu kamu terbayang burger. Lepas tu kamu telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, burger. Saya buat macam tu, saja syok-syok saja nak test ilmu yang Tok Guru bagi. Memang kenyang semua, sampai ketawa tak rasa lapar. Tak ingat, aku tak buka puasa lagi. Maknanya pada pengalaman saya lah, pengalaman tuan-tuan mungkin berbeza. Maknanya bila mereka itu asyiknya, kasihnya dengan selawat, cinta dengan Nabi, maka mereka tak ada masalah tak makan. Kalau macam anak-anak kita lah, seronok main game, lupa makan. Begitulah umat akhir zaman ini, cinta kasih, ingat ke Nabi, sentiasa banyak berselawat, selamatlah engkau. Sebab itulah bumi di alam Melayu ini tak jadi macam tanah Arab, sebab orang kita suka berselawat. Malam ni pun ada maulid, ya, di Syekh Nias, di Masjid Al-Kausar. Semalam di Masjid Sayyidina Waqar, Hadiqatul Azhar. Syekh Nias ni anak murid kepada Habib Abu Bakar Al-Adni, buat di Masjid Al-Kausar. Saya pun tak ada lama sebab anak-anak saya dia penjual maulid di situ. Dan berapa ramai dalam kalangan kita ni, kalau tengok mesti ada nama Muhammad, Ahmad, Muhammad. Betul tak? Saya Muhammad Nazmi, ada nama Muhammad. Sebab apa? Orang tua kita nak beritahu, kamu hidup akhir zaman, ingatkan Muhammad. Itulah penyelesaian, itulah rahmat, itulah jalan selamat kamu. Kamu memperbanyakkan selawat. Berselawatlah kamu, berselawatlah. Selawat apa? Pendek panjang
itu ikut ayah, ikut mak, ikut tok guru masing-masing. Yang penting berselawat kepada Nabi Muhammad. Paling mudah selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad. Itu benteng kepada umat akhir zaman. Kamu akan selamat. Dan sebab kita banyak berselawat, perhatikan setakat ni di tempat kita di alam Melayu ni, Masya Allah lah, masih lagi aman. Sebab orang-orang kita tengok macam mana suka selawat. Betul tak? Suka selawat, memang suka berselawat. Orang tua-tua kita dulu, setiap orang tua-tua lah berjanji marhaban. Tapi tak tahulah di sini masih ada ataupun tidak. Tetapi berselawat itu menjadi budaya. Sebab itu alhamdulillah, inilah rahsia, ya, rahsia kepada umat akhir zaman. Kerana disitulah Allah melimpahkan rahmat, kasih dan cintanya. Kerana apabila kita berselawat satu kali, Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka 10 rahmat Allah berselawat kepada kita. Jadi tuan-tuan, selawat ini bukanlah kita sebut hanya semata amalan, tetapi disitulah ada taubat, disitulah ada zikir, disitulah ada syukur, disitulah menghimpunkan segala-galanya. Sallallahu ala Muhammad. Kerana kita hari ini kalau zaman fitnah ni ibaratnya seperti kita naik kapal. Bila kita naik atas kapal, kita jadi terhoyong-hayang, siap mabuk lagi. Kalau nak mabuk, buat apa? Kalau kita mabuk, nak buat apa? Ini orang merotai, kalau orang tepi laut mesti tahu kan. Itu orang tua-tua pantun. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di dalam peti. Kenapa pisang emas? Kenapa tidak disebut pisang Sabah? Kenapa tidak disebut pisang apa? Sandar? Kenapa tidak disebut pisang tanduk? Kenapa disebut pisang emas? Cerdik orang tua-tua kita. Baru saya faham. Pisang emas dibawa belayar. Sebab apa? Kalau kita mabuk, tak perlu guna, tak perlu. Mana ada pil kita nak tu makan pisang emas tu, ubat mabuk. Sungguh. Betul. Sebab itu pisang emas dibawa belayar. Bawa pisang emas tu satu. Yang kedua, memang pisang tu kalau dah masak kita kena bawa. Kalau kita tak bawa, kita tinggal nanti monyet makan. Itu dikatakan pisang emas dibawa belayar. Itu jawapan yang kedua, kan? Cerdiknya. Jadi kita mabuk. Sebab apa mabuk? Sebab kapal berguncang. Sebab apa kapal berguncang? Sebab ombak. Betul? Sebab apa ombak? Lautan tidak tenang. Kalau lautan tenang, tidak ada ombak, kapal pun belayarnya semua saya. Kita pun tidaklah mabuk terhoyong-hayang. Begitulah kehidupan kita. Ya. Kenapa kita risau, kita bimbang, kita mudah melenting, kita mudah marah walaupun kita banyak solat, walaupun kita banyak zikir, ya, kita fikir, ya, duit dah banyak tapi dia fikir duit lagi. Dia fikir nak main saham lagi. Kelapa sawit dah banyak. Kelapa sawit turun sekarang kan. Oh risau dah. Aduh, kelapa sawit lagi satu tan berapa? 400. Oh, dah risau dah. Allahu Akbar. Allah. Kelapa sawit pun tak banyak. Rugi dah lah. Tak boleh dah nak bayar kereta lah, rumah lah, entah apa-apa. Fikir bukan-bukan. Ini baru simple-simple, belum lagi ujian fitnah tu. Belum fitnah dajjal lagi tu. Hati pun tak tenang, sakit hati, ya. Lagi jauh hati, makan hati, perasa hati, entah macam-macam lah kan. Stres, sedih, bimbang, gelisah, ya. Ada seorang perempuan guru saya cerita, perempuan tu dia akan masuk dalam setahun, dia akan masuk wad sekali. Sekurang-kurangnya 3 hari dia masuk wad. Puncak, suami dia tu handsome sangat, selalu main kayu 3. Jadi bila suami dia main kayu 3, dia pun jadi sedih lah. Mana tak sedih?
Sakit, jatuh sakit masuk ward. Mengadu dekat tok guru. Kenapa? Tok cakap, kamu ni sebab, walaupun kamu sebut Allah, tapi dalam hatimu ada suamimu, Tuhanmu suamimu. Sebab tu kamu jadi gini. Terkejut. Saya semayang. Ya betul. Tapi hatimu ada suamimu. Cukup ingat kepada Allah. Kau pandang ini ujian Allah. Kau kena ingat bahawa Asiah, wanita yang sudah ditunjukkan syurga itu, suaminya Firaun. Lagi dahsyat kau suamimu. Suamimu memanglah pandai barang, suka pukul. Sikit-sikit kalau kau masak tak sedap, diugutnya, aku kahwin seorang lagi. Walaupun dia tu imam, walaupun dia ustaz. Biasalah ustaz suka guna ayat tu kan. Saya kata kat saya lah, ustaz, bukan kata kat entah. Ni kalau tak ustaz handsome macam Tuan Halil, lagi lah masak tak sedap. Bang kahwin seorang lagi. Padan muka kau, padan muka aku. Diugut, sakit sedih hati. Pandanglah Allah. Ingat Allah, zikir, la ilaha illallah, berselawat pada Nabi. Bawakan ketenangan. Jadi ibarat bila fikiran serabut, hati gelisah, tetapi tenangkan dengan berselawat. Kerana bila kita berselawat, kita sebut doa Allah Muhammad sallallahu ala Muhammad, tenang. Maka kalau hati sudah tenang, airnya tenang, kapalnya nak ada ombak, kapalnya kita berjalan, orang di atas kapal pun tenang, fikiran pun akan tenang, hati pun akan tenang. Sebab ada Nabi, ada Allah dan Muhammad. Itulah ketenangan. Ketenangan itulah ubat yang paling penting pada akhir zaman. Walaupun duit tak ada, walaupun tak memiliki apa-apa, tapi ketenangan itulah, kata Ibn Sina, adalah separuh daripada kesembuhan. Tenang itulah adalah rahsia yang Allah beri kepada orang-orang yang dekat dengan dia dan dengan Nabi Muhammad. Yang ada Muhammad, kena tenang. Akhir zaman memang kita perlu yang ni. Relax, tenang. Bom meletup sana, boom sini. Sebab Fauzi relax, tenang. Sebab dia yakin ajal maut di sisi Allah juga. Jadi wanita itu bila diajarkan zikir, disuruh hati berpaut kepada Allah, melihat itu adalah perbuatan Allah. Nak buat macam mana Allah datangkan suami yang macam tu, maka dia bertenang. Bila suami dia buat perangai kayu 3, kayu 4, kayu 5, dia dah tak sakit. Suami dia pula sakit, tension. Aku buat gini, kau tak sakit, kau relax dia. Dia pula, suaminya jadi sakit pula, mengadu pula. Kenapa kau macam ni? Kenapa kau jadi gini? Dulu kau masuk hospital, aku pula pening. Dengan kayu 3, kayu 4, kayu 5, aku pula nak masuk hospital. Itulah. Dia ceramah pula kat suami yang. Akhirnya, suami dia pun insaf dan Alhamdulillah. Bila hubungan itu baik dengan Allah, maka Allah akan membaiki hubungan kita dengan sama makhluk. Last, satu lagi cerita. Last, bismillah dengan satu. Satu hari Tok Guru mari ziarah anak murid dia yang ada pelbagai masalah. Masalah duit, masalah kerja, masalah kawan-kawan kutu, masalah perut buncit, masalah sakit kecil manis, kecil masam. Masalah. Kalau sembang kan, masalahnya tak ayat pun kan, tapi masalahnya masalah sahaja. Dunia ni memang tempat masalah. Apa masalahnya? Kan ujian kan. Lalu Tok Guru dia pun kata gini lah, wahai anakku, kau masam, kau ni tak gembira. Sepatutnya kau ni ada Allah dan Rasulullah, gembira lah kan? Santai lah, ini kehidupan dunia. Jadi Tok Guru kata gini lah, kau ambil segelas air, kemudian segenggam garam, masukkan dalam air. Kau kacau. Dalam hati dia, masalah pula tu guru lagi suruh aku minum lah. Memang sungguh Tok Guru kau minum sekarang. Tapi dah Tok Guru suruh, minum jugalah. Minum sikit je. Sebab apa? Asin lah. Masalah lagi dalam hati lah, tapi tak boleh sebut lah. Nak minum lagi? Tak nak. Okey, mari. Wahai anakku, kita pergi ke tasik. Kau ambil segenggam garam, kau balik. Kau minum air tasik. Terlupa minum sekali. Enak sekali, nyamannya. Nak lagi? Nak.
Jadi kenapa kau minum air tasik ni kau suka berkali-kali, sedangkan air yang segelas itu sikit pun, sedangkan garamnya segenggamnya sama je. Oh, sebab itu kan airnya segelas, ini kan luas satu tasik, tak, garam tetap segenggam. Begitulah hatimu, wahai anakku. Kalau hatimu kecil, masalah dunia ni ibarat garam segenggam saja. Maka itu yang menyebabkan, kalau hatimu luas, engkau sentiasa menyebut Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tapi hatimu kecil, garam yang segenggam itu akan menyebabkan hidupmu penuh dengan kemasingan. Tapi kau luaskan hatimu dengan mengingati Allah, mengingati kekasihnya, bahawa jalan untuk mencapai Allah itu pada kekasihnya, iaitulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati akan jadi besar, hati akan jadi tenang. Selamatlah kita dari fitnah akhir zaman. Inilah rahmatan. Jadi mudah-mudahan saya mari ke Masjid Ar-Rahmah ni, mudah-mudahan menjadi asbab untuk saya semakin berselawat, tuan-tuan juga, ya. Kerana amalan selawat ini perintah yang Allah buat dulu, barulah suruh kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang mampu saya cakap. Minta maaf kalau bahasa tidung yang saya guna tu selengnya seleng orang Penang. Tapi sebenarnya poinnya sama je, tak boleh tak ada benda pun. Ceritanya marilah kita berselawat, kuatkan amalan kita, walau apa jua yang kita hadapi. Kalau kita ada Nabi, dan Nabi itu adalah pintu kita untuk mendapatkan Allah, kita akan selamat pada fitnah akhir zaman. Persiapkan diri menghadapi fitnah yang akan datang. Duit jatuh, ekonomi meredum, ini bahasa tidur punya, meredum, kan? Tapi kalau ada Allah dan Nabi, kerana kita ini ada Allah dan ada Nabi, jadi kehidupan kita tu luas. Orang yang bertauhid, sempadan hidupnya sangat luas. Begitulah yang baik daripada Allah. Yang kurang, yang tersasar itu lemah dan silap saya, mohon ampun, mohon maaf. Setakat tu je lah, ya. Apa kita ni boleh tu, wallahu a'lam.